Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Saya itu akhir. Tengok Nicole tu terkejut. Tachahau. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara pengurusi majlis, saya tengah duduk tengok kat mana duduk kat tengah, dia kat sini duduk kat tengah Yang dihormati yang berhormat Datuk Seri Aminuddin Harun, mantan Menteri Besar Negeri Sembilan. Masihlah caretaker. Sebab mantan orang marah Datuk Ismail, mantan juga, mantan. Yang saya hormati Datuk Hashim, Ketua Bahagian UMNO, Bahagian Rasah, sahabat-sahabat pimpinan daripada Keadilan, daripada DAP, daripada Amanah, daripada UMNO, seluruh sahabat-sahabat dalam Kerajaan Perpaduan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Tadi saya tengok Amin pun dah pakai baju hitam, saya pun dah pakai baju hitam. Jangan bimbang, saya belum masuk muda. Dia pakai baju hitam ni bukan sebab masuk muda. Pakai baju hitam ni ialah untuk orang-orang yang makin gemuk. Korang gelak. Okay, Petua dia, kalau badan makin besar, dalam kamera ni, untuk nampak tak besar mana, petua dia pakai baju hitam. Jadi sebab itu saya sebulan ini, saudara-saudari akan tengok saya pakai baju hitam tiap-tiap malam. Sebab saya berceramah tiap-tiap malam. Sebab itu saya kena sebut awal-awal saya belum masuk muda. Tak ada niat nak masuk muda. Saya tengok tadi saudara-saudari gelak bila YB Amin kata saya mesra dengan Sanusi. Tak boleh ke? Saya di Kedah, pengalaman yang baik. Kerana kerajaan negeri inilah, kerajaan negeri masing-masing. Kita masing-masing berbanding dengan kerajaan pusat, kerajaan negeri, kita ada bidang kuasa masing-masing. Dan kita ada dasar masing-masing kan. Saya bersyukur sebab Amin tadi, dia bagi ucapan, dia tak pandai-pandai mengaku yang kerajaan pusat tu dia punya. Jadi masa saya dalam soal jawab, saya dengar je lah ni, orang Kedah ni ada yang bangun bertanya, ni kenapa kerajaan persekutuan tak membantu dasar kerajaan negeri Kedah untuk pastikan pesawah-pesawah boleh tanam 5 kali tuaian dalam 2 tahun. Ini kerajaan persekutuan gini, gitu, sekat gini. Saya jawab mudahnya, pakcik tahu tak, dasar tanam 5 kali tuaian dalam masa 2 tahun itu bukan dasar kerajaan Kedah. Itu dasar negara, dasar kerajaan persekutuan. Masalahnya negeri lain dah buat, Kedah je belum buat lagi. Sebab itu saya tengok, saya dengar je Amin tadi. Kod-kod lah dia pandai-pandai nak claim kredit. Sebab ada yang di dalam bidang kuasa kerajaan pusat dan ada yang di dalam bidang kuasa kerajaan negeri. Sebaik-baiknya, ini kita nak masuk pilihan raya negeri yang 6 ni, sebaik-baiknya bila kerajaan negeri itu bekerjasama, seiring sejalan dengan kerajaan pusat, barulah insya-Allah pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat itu berganda. Kerana yang kerajaan negeri nak buat itu dia selaras, yang kerajaan pusat nak buat juga selaras, berbanding kalau ada menteri-menteri besar yang kerja dia di negeri, semua salah orang, bukan salah dia. Sebab ada yang kerajaan negeri boleh buat. Sebab itu saya paling kurang memudahkan tugas saya bila berkempen kali ini dalam 6 pilihan raya negeri ini. Sebab bila kita bercakap tentang calon-calon kita kerajaan perpaduan, paling kurang bila kita tunjukkan model kerajaan negeri,
Kita ada model-model yang baik. Kita ada kerajaan Selangor, kita ada kerajaan Pulau Pinang, kita ada kerajaan Negeri Sembilan, kita ada kerajaan Johor. Tapi kalau PAS atau Bersatu berkempen, sebab dia tak ada modal, dia tak boleh nak tunjuk sebenarnya kami telah mentadbir dan sebab itu kami telah berjaya memajukan negeri kami. Akhirnya macam mana dia kempen? Kalaulah kami dapat Kuala Lumpur. Mudahlah jadi menteri besar macam tu. Sama juga bila Sanusi yang itu atas pentas dengan saya kan. Saya satu malam sebelum saya jumpa dia, saya lanyak dululah. Jadi saya ingat dia dah tengok ceramah ni, aku kena jawab ni. Jadi jawapan dia belum apa-apa, dia selit sikit, dia kata, bukanlah kita minta Kuala Lumpur, nak beritahu mana-mana negeri yang dekat dengan Kuala Lumpur itu mestilah dia maju lagi. Ya. Saya tak dan jawab hari itu. Saya nak jawab malam ini. Kalaulah Selangor tu kononnya senang ditadbir, senang jadi maju dan kaya sebab duduk dengan KL. Dia boleh kata macam tu. Nanti kalau apa yang kat Nogori ni semua dia kata, alah bukan susah pun sebab duduk dengan KL. Dia tak jawab satu benda. Yang Penang jauh dekat dengan Kedah, jauh dari KL tu boleh maju macam mana? Macam mana kita nak terang Penang pun dekat dengan Kedah, jauh daripada KL. Tapi Penang boleh maju. Penang boleh menawarkan kerja yang banyak. Dan hari itu saya tak pasti sama ada Sanusi boleh dengar daripada rakyat dia sendiri beritahu, YB boleh tak kita tambahkan laluan kereta api yang lagi banyak daripada Kedah ke Butterworth, sebab rakyat Kedah ni banyak kerja di negeri di Penang sebab gaji di Penang lagi tinggi. Sebab itu saudara-saudari, cukup penting untuk kita pastikan bahawa dasar yang di kerajaan pusat itu disambut oleh kerajaan negeri. Juga cukup penting untuk kita pastikan bahawa kerajaan negeri, terutamanya MB, jangan berpolitik lebih-lebih. Kamu ada kerja, tumpu kepada kerja. Sebab itu bila saya ambil alih Menteri Ekonomi, orang ramai tak faham sebenarnya apa kerja Menteri Ekonomi ni. Dia ceramah je ke? Tugas saya yang paling besar, ada 1, 2, 3, 4 lah. Adalah beberapa. Tugas yang paling besar ialah menentukan peruntukan projek-projek untuk kerajaan. Menteri Kewangan menentukan jumlah keseluruhan yang perlu dibelanjakan. Belanja-belanja mengurus, bayar gaji, bayar hutang, benda yang tiap-tiap tahun dalam bahasa ekonomi dipanggil tanggungjawab fiskal. No, orang cakap fiskal. Itu di bawah Menteri Kewangan. Yang belanja tiap tahun habis, tahun depan belanja lagi. Perbelanjaan pembangunan, iaitu yang melibatkan projek-projek pembangunan fizikal dan bukan fizikal. Buat jalan, projek lapangan terbang ke. Yang itu adalah projek-projek yang pelaksanaannya itu mengambil masa lebih lama daripada 1 tahun. Yang itu di bawah Kementerian Ekonomi. Jadi sebab itu daripada awal, contohnya bila saya ambil alih, dalam memutuskan berapa yang nak bagi kepada projek-projek, kita ambil beberapa pendekatan yang mudah, yang mana negeri-negeri macam Negeri Sembilan yang bekerjasama rapat dengan kerajaan persekutuan, projek itu berjalan dengan lagi cepat. Contohnya, kita tambah peruntukan untuk perumahan rakyat. Kita bagi ekstra kepada negeri-negeri. Saya peruntukkan, saya ingat lebih tambahan 250 juta tahun ini untuk mula percepatkan. Yang itu kerajaan persekutuan boleh buat, boleh bagi duit. Tapi kalau tidak disambut oleh kerajaan negeri, dia tak jalan. Sebab apa? Tanah tu kerajaan negeri punya. Jadi walaupun ada peruntukan, ada negeri yang lambat, ada negeri yang tanah tak jadilah. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada saudara Amin. Dia cepat-cepat bagi tanah. Lagi cepat bagi tanah, lagi cepatlah KPKT, Kementerian Perumahan, boleh laksanakan. Lagi cepat rakyat akan merasa dapat rumah mampu milik. Sama juga contohnya bila YB Amin sebut, kita akan usahakan satu ladang rintis yang pertama
untuk kita membangunkan industri penternakan lembu secara profesional dan moden yang bukan saja melibatkan syarikat kita, tetapi kita telah kenal pasti syarikat luar negara yang kita akan padankan. Sebab saya tahu dekat Malaysia ni, bila cerita pasal lembu orang takut. Sebab sebelum ini, setiap projek nak pelihara lembu mampus. Tahu tak saudara-saudari, seluruh Malaysia sekarang, kita negara hebat, segala-galanya ada. Sanusi duk sibuk nak buat lapangan terbang baru ni. Kita sebenarnya, tak ada pun ladang-ladang ternakan lembu yang saiz dia melebihi 1,000 ekor ke atas. Tak ada. Pertanian yang melibatkan lembu, cara orang kita mengusahakan perniagaan lembu, dia buat macam mana tau? Dia tak pelihara lembu, dia gemukkan lembu. Ini yang saya kata perniagaan penternakan lembu yang dekat dengan Hari Raya Korban. Masa dekat Hari Raya Korban, dia akan bawa lembu daripada luar negara, dia bagi makan banyak-banyak dalam tempoh 2-3 bulan itu supaya lembu tu cepat naik gemuk, supaya dia boleh jual. Lepas tu tak ada lembu tu. Sebab itu kita import daging lembu ni sampai 80%. Daging lembu yang kita import antara 30 ke 40 ringgit sekilo. Kalau daging lembu mentah yang segar, dia sampai 50 ringgit lebih sekilo. Kerana kita sampai sekarang belum menunjukkan kemampuan kita boleh pelihara lembu. Ada macam-macam lah. Setiap kali saya bincang, tanya orang yang dalam industri lembu ni macam-macam. Pasal rumput lah, pasal makanan lah, pasal panas lah. Baik, Saya tengok ke negara-negara Afrika dalam tempoh 5-6 bulan yang lepas. Afrika lagi berjaya daripada kita dalam menternak lembu. Dia kalau setakat 1,000-2,000 ekor lembu satu ladang ni, dia mainan je bagi kita. Bukan syarikat besar pun, orang biasa. Saya tengok ke Afrika sebab kalau tengok New Zealand ke Australia, orang akan kata, yalah dia boleh lah pelihara lembu banyak-banyak macam tu sebab dia sejuk. Tak panas, lembu tak mati. Habis kalau kat Afrika lembu, boleh je hidup. Jadi sebab itu, macam yang YB Amin kata, memang sasaran kita dan kita sudah di peringkat mengenal pasti syarikat pelabur yang memang perniagaannya ialah mengusahakan ladang-ladang lembu yang saiz 1,000-2,000 ekor ni, satu-satu, kita dah kenal pasti syarikat luar negara itu, dan juga kita sedang mengenal pasti syarikat anak tempatan yang memang pelihara lembu. Jadi syarat saya untuk mengadakan projek rintis ini ialah kita nak padankan pengusaha lembu dengan pengusaha lembu. Supaya bila kita lantikkan, kita bantu dia memang betul-betul pelihara lembu. Tak buat benda lain. Dan insya-Allah perkara itu kita mulakan di Negeri Sembilan sebab Negeri bagi tanah dulu, orang lain tak bagi lagi. Kalau itu berjaya dengan baik di Negeri Sembilan, maksudnya kita telah membuktikan negara kita dari segi cuaca dia, makanan dia, lembu dia, dari segi penternak kita ada keupayaan untuk memelihara dan mengusahakan penternakan lembu secara moden dan sistematik. Kalau yang pertama di Negeri Sembilan itu berjaya, maka dengan mudah ia boleh dikembangkan di negeri-negeri lain. Sebab hasrat kami ialah untuk melihat ladang-ladang lembu. Janganlah sampai 100,000 ekor satu tempat. Orang nak duduk kat mana? Saiz dia yang kira padan-padan saja ni lebih kurang 1,000 ekor saja. Tapi tak bolehlah 1,000 ekor satu Malaysia. Mampulah lembu tu 1,000 ekor je. Kita kena dengan cepat menskalakan ladang lembu macam ini di seluruh negara, kerana untuk menurunkan harga barang, dia tak boleh kita sembang saja, bising harga barang macam mana harga barang. Kita kena tambah pengeluaran makanan. Kalau nak tambah pengeluaran makanan, kita perlukan tanah, kita perlukan perancangan, kita perlukan orang yang nak usahakan, dan kita kena mula bercucuk tanam ataupun menternak. Kecuali lah ada orang kat Labu ni yang hebat, dia boleh beritahu
esok saya nak tambah bekalan daging, esok dia bangun ada seekor lembu depan mata dia. Kecualilah ada orang dekat Kedah ke kat Terengganu yang dia kata kita nak tambah bekalan sayur, esok saja tiba-tiba penuh sayur. Memanglah dia akan ambil masa daripada 1 bulan ke 1 bulan. Paling singkat, contohnya tanaman kontan sayur paling singkat 4 bulan. Sebab tanah kena dibersihkan, infrastruktur pertanian itu kena ada, rumah hijau tu kena ada, kemudian nak kena pasang sensor, nak kena pasang wire air semua, supaya tak payah siram, tak payah nak baja. Bila tanam pun selalunya 1 kitaran tuaian ialah 3 bulan. Sebab itu lagi lambat kerajaan negeri bagi tanah, lagi lambatlah kita boleh tambah pengeluaran penghasilan makanan ini. Sebab itu kalau ada yang tanya, geng-geng PN ni, saya kadang-kadang yakilah. Sebab dia lupa harga barang naik mendadak ni zaman dia lah. Bukan zaman kita. Harga barang naik mendadak ialah daripada April 2022 sehingga ke Ogos 2022. Sejak kita ambil alih, memang dia turun sampai ke 2.8% sekarang. Tapi, untuk terus pastikan dia turun dan juga untuk mengimbangi supaya ada harga barang tertentu yang diimport itu mula harga turun, kita dengan cepat perlu tambah kapasiti pengeluaran makanan ini. Jadi insya-Allah saya berharap orang Nogori menyahut cabaran ini. Jangan buat malu Nogori, Min. Kita mula dengan Negeri Sembilan untuk buktikan orang Malaysia boleh usahakan ladang ternakan lembu secara berbesar-besaran dan ia boleh dijual pada harga yang murah. Yang kami duk kira sekarang di peringkat kementerian, bila kita tengok, kita sebenarnya merasakan kalau ikut kiraan awal, harga daging lembu kalau diusahakan dengan baik, dia sebenarnya boleh dijual pada harga sekitar RM30 lebih. Maksudnya, harga daging mentah segar yang sekarang ini RM50 lebih, kalau pengeluaran itu dibuat pada skala sekurang-kurangnya 1,000 ekor satu ladang ternakan, dia sebenarnya boleh dijual pada sekitar RM30 ke RM35 sekilo. Iaitu, dia lebih kurang sama dengan harga import. Sebab di Afrika, harga daging mentah sekilo di negeri yang macam Afrika Selatan yang sebenarnya kos sara hidup dia lebih tinggi daripada kita. Datuk Mail dah anggur-anggur. Dia exco pertanian dulu ni. Harga di negara Afrika Selatan yang kos dia lebih mahal daripada kita, harga daging mentah dia yang segar 1 kilo RM25. Jadi boleh dibuat, insya-Allah. Jadi kita mula yang itu di Negeri Sembilan dan selepas itu kalau berjaya kita akan buat di negeri-negeri lain kerana kita ada 5 tahun ni. 5 tahun, insya-Allah 5 tahun jika perkara ini diteruskan, insya-Allah bekalan makanan mentah yang menjadi sebahagian daripada sebab kenapa harga barang naik, perkara itu insya-Allah boleh diselesaikan daripada satu masa ke satu masa. Baik. Kalau tengok kempen Perikatan Nasional, 2 hari lepas kot Tan Sri Muhyiddin ada di Negeri Sembilan. Dia cerita ni seolah-olah ni kita ni, negeri kita ni dah malap betul, ekonomi dah teruk. Orang kelaparan dah semua ni kalau ikut dia lah. Dia lupa orang kelaparan bukan zaman kita, zaman Covid dulu ada orang tak boleh makan, bukan zaman sekarang. Tapi cara dia cakap itu macam ekonomi Malaysia ini telah runtuh. Kerajaan tidak ada apa-apa buat. Baik, malam ini saya nak beritahu. Bagaimana sebenarnya kerajaan persekutuan merancang dan mengendalikan ekonomi. Tadi saya dah sebut sebenarnya, kita ada wang dan kita kena pastikan wang itu disalurkan kepada projek-projek yang baik, yang ada kesan kepada rakyat. Keputusan mana-mana kerajaan persekutuan, mana-mana menteri ialah begini. Duit katakanlah ada 50 bilion. Dekat mana kita nak bagi duit ini? Adakah kita nak bagi untuk projek-projek besar macam lapangan terbang Kulim yang dia nak buat itu?
bunyi besar sampai 4-5 bilion, tapi yang akan dapat manfaat berapa kerat saja. Ataupun dengan wang itu, kita pastikan ia disalurkan kepada perbelanjaan rakyat terbanyak supaya dia akan dapat kesan kepada seberapa ramai rakyat. Sebab itu pendirian kita sekarang yang saya dan Datuk Seri Anwar ambil dalam belanjawan yang lepas, ini pendekatan kita. Lebih banyak wang perlu disalurkan kepada projek-projek rakyat dahulu, bukannya projek-projek mega. Senanglah jadi menteri besar, senanglah jadi menteri yang kat bawah ni terbengkalai, tertinggal semua. Hanya cukup dengan mengomong-omongkan, tengok saya sekarang ada satu projek 3 bilion. Sampai bila kita nak buat macam itu? Projek 3 bilion sana, 5 bilion sini, yang dapat hasil 4-5 karat. Saya nak tanya Sanusi. Minggu depan saya nak pergi Kedah kan. Jadi saya bagi peluru dulu supaya Sanusi jawab dulu lah tak? Saya nak tanya Sanusi. Yang kamu beria-ia sangat nak buat lapangan terbang 3-4 bilion ni kenapa? Berapa orang yang akan dapat manfaat daripada lapangan terbang ini? Yang akan dapat manfaat ialah kontraktor yang bina. Dia akan buat duit dia masa tu. Berapa kerat? Kalau tak kena cara, kontraktor tu ambil kontraktor Cina, Cina bawa semua pekerja-pekerja Cina. Berapa kerat sangat orang kita yang dapat peluang pekerjaan semasa pembinaan. Dia akan bagi macam-macam alasan. Orang kita tak ada kepakaran lah. Orang kita tak ada pengalaman untuk buat lapangan terbang. Oleh itu, maka kita kena ambil pekerja-pekerja negara lain. Habis 3-4 bilion, yang orang kita, kerja kita, orang tempatan kita mungkin 300-400. Itu pun bukan orang Kedah agaknya. Yang kedua, lepas kamu buat lapangan terbang itu, kami nak tahu sebenarnya barang apa kamu nak hantar. Beritahu. Barang apa yang nak naik kapal terbang itu. Pernah tak kita terfikir, ada kapal terbang banyak-banyak ni, kenapa orang masih gunakan kapal untuk hantar kargo? Kalaulah logiknya macam logik Sanusi, ada kapal terbang, negeri itu maju, ekonomi naik, konon sebab kapal terbang ni lagi banyak nak digunakan oleh pengilang-pengilang, orang pengeksport. Habis kenapa lah port Penang tu penuh, port dekat Kelang penuh, port dekat Tanjung Pelepas penuh? Sebabnya orang yang walaun kau bolehlah tipu. Rakyat biasa kerja tahu kalau hantar pakai kapal terbang jauh lagi mahal. Sebab itu orang hantar pakai kontainer. Sebab itu orang hantar pakai kapal. Sebab bila buat perniagaan besar, kilang dan sebagainya, kita nak ekspor jauh lagi murah untuk pengeksport yang dekat Malaysia ni pakai kapal. Sebab itulah orang tak hantar kargo bertantan kontainer. Pernah tengok kontainer, naik kontainer dalam kapal terbang? Sebab itu saya nak tanya Sanusi, yang kamu beria-ia nak buat lapangan terbang berbilion ni sebab apa? Adakah sebab ada orang-orang tertentu yang toke-toke tanah yang akan dapat laba daripada jual tanah untuk buat lapangan terbang? Adakah kerajaan negeri nak ambil jalan singkat, susah nak majukan negeri untuk bina peluang pekerjaan, untuk dapat hasil serta-merta mentadbir kerajaan negeri? Jalan mudah dia apa dia? Jual tanah untuk kapal terbang. Jual tanah, dapat premium, dapat duit tanah, jadi nampak kaya. Sebab bukan kita tak biasa dengan geng-geng PAS ni. Balak pun semua dia jual sendiri-sendiri. Sebab itu jalan mudah untuk buat wang. Sebab itu saya kata, mentadbir, bila kita ada belanjawan duit rakyat yang kita nak bagi, sebenarnya mudah saja kalau nak buat style Sanusi. Umum projek besar sana, menipu rakyat, kononnya ini akan bagi laba. Sebenarnya kita tahu, wang peruntukan itu akhirnya hanya sampai kepada beberapa kerat saja, tapi rakyat tak dapat. Sebab itu yang kita buat contoh. Orang mungkin tak hargai sekarang, tapi rakyat akan mula rasa secara perlahan-lahan. Apa yang lagi penting? Lapangan terbang sebiji dekat Kulim ataupun jalan beribu-ribu kilometer yang kita pastikan jalan ini dibaiki, diselenggara dengan baik, jalan tidak berlubang-lubang. Kita pilih jalan saudara-saudari.
Sebab itu kami tambah peruntukan tambahan 1 bilion ringgit tau untuk baiki jalan seluruh Malaysia. Orang katalah apa kamu buat? InsyaAllah orang akan mula merasa jalan di kampung-kampung pun cantik lepas ini. Jalan di pedalaman pun setaraf dengan jalan di bandar. Tidak seperti keadaan yang mana peruntukan untuk jalan, untuk hospital daif, untuk sekolah daif ni tak dapat. Yang kita duk sibuk bina benda-benda besar yang hanya kroni dan orang tertentu saja dapat. Jadi itu tanggungjawab sama saya lah. Maksudnya bagi duit, pastikan semua dapat. Tanggungjawab kedua, tengok masalah ekonomi, cari penyelesaian, dapatkan keputusan dasar di peringkat kerajaan persekutuan. Bila dah dapat keputusan dasar, bekerjasama dengan pihak-pihak untuk melaksanakannya. Saudara-saudari dah tengok macam mana kita mulakan dengan IPR. Dapat keputusan dasar bahawa kerajaan perpaduan ini akan menjadi kerajaan pertama yang mensasarkan untuk menoktahkan kemiskinan. Sebab kita kena bela yang miskin dulu. Nanti saya sebutlah soal mata wang semua ni kan. Sebab dia ada kena-mengena dengan ini. Kepentingan kerajaan ialah melindungi golongan terbanyak dahulu. Apa guna ada angka pertumbuhan konon hebat semua, tapi yang kat bawah ni tidak terbela. Jadi tumpuan kita ialah bela yang bawah dulu. Sebab itu kita peruntukkan 750 juta ringgit tahun ini saja untuk bantu orang miskin. Masa zaman Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional, masa zaman Hadi dalam kerajaan, berapa yang diperuntukkan? Apa yang dia buat? Sebab tu saya tanya, dalam ceramah macam inilah, Adi ni jadi ahli Parlimen Marang daripada 1986. Dah dekat 40 tahun dah. Apa sebenarnya yang dibuat kepada penduduk-penduduk miskin Marang? Marang masih lagi adalah daerah miskin. 40 tahun jadi wakil rakyat. Berapa kali menteri besar pernah jadi. Duta besar bertaraf menteri pernah jadi. Tapi keadaan orang sama. Bila saya tanya macam itu, orang PAS semua duk tunjuk gambar, aku pun tak faham jawapan dia macam mana. Sebab dia tunjuk gambar Adi atas bot pergi memancing. Apa kena-mengena dengan rakyat tu? Saya tahulah dia suka memancing. Tapi itu tidak membantu rakyat, saudara-saudara. Jadi baik. Kita tengok keputusan, kita buat keputusan dasar, kita bentuk rangka satu program, kemudian kita bekerjasama dengan pihak-pihak. Kalau macam IPR, untuk pertanian moden orang miskin, kita bekerjasama dengan kerajaan negeri, dengan agensi, dengan swasta, untuk dapat tanah, untuk dapatkan orang, untuk tanam dan sebagainya. Kan? Baik. Sebab itu, minggu ini saya sebenarnya gembira. Tak ada kena-mengena dengan Sanusi. Saya sebenarnya selepas 7 bulan saya jadi menteri, ini antara minggu yang saya paling gembira sekali. Sebab kerajaan telah buat satu dasar yang cukup penting untuk ekonomi dan rakyat kita, walaupun mungkin orang tak tahu sangat. Semalam, ini hari apa no? Hari Selasa. Semalam ada mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara ini ialah pembuat dasar ekonomi paling tinggi dalam negara kita. Dipengerusikan oleh Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri, ada wakil Bank Negara, ada wakil MOF, Kementerian Ekonomi sebagai Sekretariat, ada Timbalan Perdana Menteri 2, ada beberapa orang menteri lain. Sangat kecil. Kita bermesyuarat tiap-tiap bulan dan kita melihat dan mengkaji dasar-dasar ekonomi baru yang perlu kita luluskan untuk kita selesaikan masalah ekonomi kita. Minggu ini semalam, satu dasar itu yang bagi saya insya-Allah akan mula membaiki dan mengubati beberapa ketimpangan dalam ekonomi dan masyarakat kita. Dasar itu dipanggil dasar anti Alibaba. PM baru umum tadi. Rakyat tak faham sangat menatang apa nak buat ni. Baik, saya tanya. Pasar borong Selayang. Berkali-kali dah kerajaan bertukar. Kalau tanya orang Selangor, tanya orang Negeri pun, sebab orang Negeri pun tanam pergi hantar kat pasar borong Selayang juga. Lawak kita, benda ni kena berubah ni.
tanam dekat Nogori, hantar dekat Pasar Borong Selayang, orang Nogori pergi naik Selayang, beli balik, buat balik ke Nogori 9 semula. Ada benda tak kena kat situ. Jadi yang itu kita kena baiki. Baik. Tapi hakikatnya, memang Pasar Borong Selayang ni segala jenis memang bertumpu kat situ. Berkali-kali dah kita bertukar kerajaan sampai sekarang rakyat akan mengeluh, kenapalah Pasar Borong Selayang ini penuh dengan peniaga-peniaga asing. Kenapa tak boleh buat apa-apa ke kerajaan? Sama juga di kawasan-kawasan kita, pihak berkuasa tempatan ada gerai, lama-lama tengok orang kita dah tak berniaga ni. Banyak orang asing berniaga. Kita semua tahu, cuma tak faham. Tak pasal-pasal abang polis kena marah. Kenapa abang polis tak tangkap ni? Kenapa PBT tak tangkap? Majlis Bandaraya Seremban, kenapa kamu tak tangkap? Saudara-saudara tahu tak? Satu masalah yang tak pernah cuba diselesaikan selama ini. Alibaba tu tak salah di Malaysia. Tidak ada satu peruntukan undang-undang pun yang menyentuh mengenai Alibaba selama ini. Alibaba tu okey dalam ikut undang-undang kita. Yang tak okey ialah rasuah. Dan mengikut akta SPRM, rasuah itu ialah apabila ada pertukaran ganjaran. Dia mesti ada pertukaran. Saya bagi something, saya dapat sesuatu. Ni kalau yang macam Pasar Borong Selayang ni tak ada tukar apa-apa. Orang tempatan ambil lesen konon untuk berniaga. Lepas tu dia tak berniaga, dia ambil jalan mudah, dia bagi sewa kat orang asing, dia duduk kat rumah, dia dapat 5,000 sebulan. Kalau pasar Ramadan, berebut-rebut, akhirnya yang dapat itu mungkin 4-5 kerat je, dia pun bagi petak kecil-kecil, dia sewakan 1 bulan 30,000. Tahun itu setiap kali Ramadan, sekali Ramadan dia kaya raya, tahun depan baru dia kerja balik. Benda ni saudara-saudari tahu tak? Meruntun masyarakat kita, merosakkan ekonomi kita. Tapi dalam undang-undang tak salah. Sebab itu bila penguat kuasa, abang polis ke PBT ke, pergi tangkap, malam itu bolehlah letak dia. Lepas tu nak charge dia untuk apa? Bila tanya dia nak charge dia, dia akan kata, saya pekerja kepada toke saya, lesen itu toke saya punya, tapi saya pekerja. Kita tahu tokek kepala otak engkau. Aku tahu Mamat duduk dekat rumah kita. Dia tak berniaga. Dia dapat duit dengan kutip daripada hasil lesen yang telah dialibabakan kepada pekerja asing. Itu baru dekat soal gerai. Belum lagi soal, ni buat PPR ni kan. Kalau di Kuala Lumpur, rakyat kita separuh mati tunggu giliran nak dapat rumah untuk rakyat termiskin. Di Kuala Lumpur, ini laporan kerajaan sendiri ni, bukan saya reka-reka. 86% rumah itu diberikan kepada orang lain yang tak layak, termasuklah kepada orang asing. Bila nak tangkap, nak tarik balik, dia kata tak salah. Dah bagi kat saya, tak apalah saya bagi kat orang. Sebab itu saya nak tanya Muhyiddin. Soal Alibaba ni tu yang kat bawah. Yang ke atas ni kita semua sedia maklum. Asalkan ada nama, dapat kontrak, ambil kontrak itu sebab dia tak pernah ada niat atau kepakaran atau wang untuk buat projek itu, dia ambil dengan itu, dia pergi cari orang supaya dia dapat 10% murah. Kalau tak faham lagi, sila Google Jana Wibawa. Faham lah Jana Wibawa? Macam itulah Jana Wibawa ya. Ada peruntukan, orang tertentu dapat, dia jadi toke, dia bagi kau, aku kutip. Yang dapat kedua tu, dia sub lagi, kutip. Akhirnya projek tu cacat dan kerajaan terpaksa membayar berganda-ganda, yang tak ada wangnya akhirnya rakyat. Baik, kita semua sedia maklum ni, tak payah cerita pasal Alibaba. Jadi rakyat selalu tanya, kenapa tak buat apa-apa? Sebab itu marilah kerajaan mana pun, marilah parti mana pun, orang kata ahli politik ni semua tak boleh pakai, semua makan duit. Sebab bila dia tengok gerai, masih lagi macam itu.
Dia tengok rumah rakyat termiskin masih lagi macam tu. Dia tengok tender projek, kalau yang kontraktor tu dia kata sama. Ni sama-sama kartel sama dia ni. Ada 4-5 syarikat besar, dia ambil giliran. Kali ni aku letak harga sekian-sekian, kau ambil harga sekian-sekian. Kali ni aku dapat, aku bayarkan kau share macam ni. Yang satu lagi, engkau dapat, engkau masuk harga sekian-sekian, aku ambil sikit supaya kau dapat, kau bayar kat aku. Akhirnya dia berlega sama geng dia yang susah kat bawah ni. Usahawan yang muda, kontraktor muda nak naik ni, sampai kiamat tak boleh bersaing. Kenapa marilah kerajaan mana pun pentadbir mana perkara ni masih lagi belum ada titik mula untuk diselesaikan? Sebahagiannya sebab dasar. Kerana dasar kita tidak ada satu pun yang menyentuh mengenai Alibaba. Tak ada. SPRM, akta rasuah itu hanyalah soal kalau kau bagi duit kat orang. Alibaba ni bukan soal bagi duit. Tu kalau kontraktor kartel 4-5 dia tak bagi duit. Dia take turns. Sebab itu, bagi saya minggu ini saya cukup gembira kerana kerajaan telah membuat keputusan dasar bahawa kita akan membuat undang-undang untuk melawan dan mengharamkan kegiatan Alibaba dalam ekonomi kita. Sebab bila ada yang ini, dia akan membantu dekat bawah. Okey, baik ya. Akan ada orang bising. Saya tahu banyak yang takkan setuju. Dia akan kata, Rafizi ni kerja dia nak cari gaduh dengan semua orang je. Saya faham bahawa ada perniagaan yang memerlukan subkon, betul. Biasalah, kita jadi main con, ada benda kita buat, ada benda bukan kepakaran kita. Kalau kita ambil kontrak satu bangunan, kepakaran kita ialah kejuruteraan awam. Kita buatlah kejuruteraan awam. Tapi kejuruteraan mechanical, kejuruteraan electrical tu, ada firma atau syarikat lain yang ada kepakaran, boleh je subkon. Jadi dekat mana yang subkon itu mula jadi Alibaba? Dekat mana dia dikira Alibaba? Sebab itu kita akan menakrifkan sebenarnya apa itu Alibaba. Alibaba ialah apabila berlaku urus niaga yang mana ada satu pihak yang mengambil kesempatan yang tidak adil untuk mengaut keuntungan tanpa menyumbang kepada hasil projek itu. Itu Alibaba. Jadi kalau kontraktor biasa, ambil satu package, kamu buat kerja kamu, yang ini buat kerja dia, kalau buat kerja tak Alibaba. Tapi kalau ambil satu projek, kamu tak ada pekerja pun, kamu gunakan lesen atau projek itu untuk suruh orang lain, subkon lagi, insya-Allah saya berdoa bila undang-undang ini diluluskan, maksudnya rakyat boleh buat laporan kepada pihak berkuasa seperti mana kita boleh laporkan kalau berlaku rasuah. Kalau kita tahu ada di sekeliling kita, orang ambil lesen tapi dia tak bekerja, dia goyang kaki, dia bagi kepada pekerja asing. Laporkan. Supaya bila tangkap itu, soal pekerja asing tu satu. Ni soal Alibaba ni memang dia kena hukum. Biar dia tahu bahawa benda ni tak boleh dibuat. Dan bila Alibaba ditakrifkan secara undang-undang, diharamkan secara undang-undang, dasar dan juga pendekatan ini akan menukar semua amalan perolehan dan ekonomi negara kita di semua peringkat. Nak memohon, kerajaan kena pastikan penerima tu tak Alibaba. Nak dapat lesen, kamu kena buat sendiri. Nak dapat kontrak, kamu kena buat sendiri. Nak berniaga, kamu berniaga sendiri. Jadi insya-Allah saudara-saudari, saya sebut yang itu semua sebab saya nak ulang yang begini. Mentadbir ekonomi ini, saya sebut tadi ada beberapa tugas-tugas besar kan. Tugas besar mengagihkan peruntukan, memilih projek, yang itu saudara-saudari semua tahu. Yang tak dibuat oleh Perikatan Nasional yang berdega-dega nak mentadbir kerajaan negeri yang 6 ini dengan harapan kononnya kalau Perikatan Nasional menang besar dalam PRN ini mereka boleh menggulingkan kerajaan. Dia nak guling kerajaan. Tapi masa dia ada peluang untuk memerintah dahulu, apa hidup yang dia buat untuk dasar ni?
Cerita Alibaba ni satu benda pun dia tak buat. Cerita pertanian, dasar, dia tak buat. Jadi orang tanya saya, apalah kau Menteri Ekonomi, kau buat apa? Saudara-saudari, kita bermula dengan dasar selain daripada duk bincang pasal projek ni. Sebab buat projek mudah. Kutip duit dari rakyat mudah. Bagi kepada orang mudah, kamu tak payah fikir. Cuba kamu cari jalan dan pendekatan baru untuk kita ubah ketimpangan dalam ekonomi kita. Dan ketimpangan yang paling besar, yang menyebabkan rasuah, yang menyebabkan orang teraniaya, yang menyebabkan keciciran dalam bantuan-bantuan kerajaan, sudah tentu soal Alibaba. Jadi sebab itu, insya-Allah saudara-saudari, saya sebenarnya yakin rakyat boleh membezakan. Kalau saya tengok satu demi satu dasar yang kita letak satu persatu, saya yakin sebenarnya rakyat boleh membandingkan. Yang walaun tu tak payah cerita. Bagi dia, Sanusi manusia paling hebat seantero alam. Cerita apa dia pun, dia tak nampak dah. Saya tak berminat dengan cerita-cerita geng walaun ni. Dia daripada dulu macam tu lah, ceritalah apa pun. Saya berminat dengan rakyat Malaysia yang atas pagar, yang boleh menilai, yang menggunakan akal, yang boleh membezakan bahawa kita faham merungkai masalah ekonomi ini memerlukan langkah dan mengambil masa. Nak pelihara lembu, lembu tak lahir esok. Nak tambah bekalan makanan, pertanian, bukan cubalah kalau boleh. Saya nak minta pimpinan Perikatan Nasional ni, terutamanya di Negeri semalam, Tan Sri Muhyiddin Yassin nak menceritakan teruknya keadaan Malaysia sekarang ni. Dia beritahu, sampai sekarang ini saya dah mula menternak ayam. Saya rasa Tan Sri Muhyiddin itu satu langkah yang baik supaya selepas ini kalau kalah pilihan raya boleh terus ternak ayam terus. Tak payah dah fikir politik ni kan. Tapi dia ternak ayam sekarang, cuba dia fikir, ayam tu bila dia menetas, kau ingat tiba-tiba dia jadi 2 kilo seekor terus macam tu. Ayam pun ambil masa daripada baby ayam chicks tu, besar, kena bagi makan, kena jaga sebelum boleh jual. Siapa-siapa yang faham pasal makanan, ternakan, tanaman, memanglah ambil masa 4-5 bulan untuk dia berbuah. Itu belum cerita nak cari tanah lagi. Belum nak cerita nak cari orang nak bertani lagi. Belum cerita nak bina rumah hijau, nak buat semua lagi. Sebab itu saya tak ambil pot sangat lah kalau orang cerita ni apa kenapa ni. Sebab saya yakin terutamanya pengundi-pengundi kali ini mereka boleh buat perbandingan yang baik. Dan akhirnya saya yakin mereka boleh melihat contohnya isu yang dimainkan bertubi-tubi oleh Perikatan Nasional sekarang, kononnya ekonomi negara ni dah hancur dah. Tanya dia, macam mana pula ekonomi negara ni hancur? Inflasi paling rendah dalam tempoh 1 tahun. Ekonomi berkembang baik berbanding negara-negara lain. Kalau ikut Bank Negara, ekonomi kita diunjurkan terus berkembang 4 hingga ke 5%, iaitu antara pertumbuhan yang paling baik di rantau ini. Jadi kod mananya yang kata ekonomi telah hancur ni? Gaji masih lagi berjalan dan insya-Allah bulan depan kita mula bincang tentang gaji progresif supaya gaji rakyat dinaikkan secara berperingkat-peringkat. Kod mananya yang kata ekonomi teruk mana ni? Jadi dengan hebatnya Panglima Sanusi dengan kuncu-kuncu dia pun akan letak salam 4.65. Dia rasa dia cukup hebat dah tu. Boleh tunjuk salam 4.65. Konon nak beritahu ringgit Malaysia ni dah RM4.65. Kemudian dibanding tu, tengok Singapura tu paling tinggi, kuat. Kenapa? Geng-geng ni tak faham pun bahawa di Singapura tak ada OPR. Saudara tahu tak? Di Singapura, pihak berkuasa mata wang mereka, MAS, Monetary Authority of Singapore, dia tak ada OPR macam kita. Tahu tak? Ni tak tahu ni. Tengok ni. Semua tengok kat aku klip-klip ni. Tahu tak? Tak ada.
Kenapa Singapura tak ada monetary? Dia tak ada OPR macam kita. Central Bank negara menetapkan OPR, itu menetapkan kadar faedah, yang lain semua kena ikut. Bank negara letakkan kadar faedah, maka yang lain semua akan naik, jadi kenalah bayar interest lebih tinggi. Kenapa di Singapura tak ada benda tu? Sebab Singapura ialah negara kecil. Maka bila dia negara kecil, segala barang dia adalah diimport. Makanan dia tu hampir semuanya diimport. Jadi pengurusan mata wang dia tak sama dengan pengurusan mata wang kita. Dia tidak mengawal bekalan wang melalui OPR. Bab tu pun aku kena ajar kat Sanusi juga. Singapura dia tak menggunakan OPR, dia tak pakai macam Amerika Syarikat naik turun kadar interest mengikut Central Bank, mengikut bank pusat, tak ada. Sebab dia negara kecil. Bila dia negara kecil, hampir semua urus niaga yang melibatkan perbelanjaan rakyat, contohnya makanan, semua itu diimport. Bila diimport, maka keutamaan utama pihak berkuasa mata wang Singapura ialah memastikan kestabilan harga. Samalah macam Malaysia, memastikan kestabilan harga. Sebab itu inflasi itu jadi benda yang paling penting. Cuma beza, kaedah mereka mengawal inflasi itu lain. Mereka tahu bahawa mereka semua import, hampir 100% import. Kita tak tahu, kita tak sampai 100% import ni. Banyak lagi bekalan yang datang dalam negara. Dia 100% import. Bila dia hampir semua makanan semua ni, dia tak ada tempat nak tanam, dia kena import. Maksudnya mereka sangat sensitif kepada kekuatan mata wang, kerana kalau mata wang itu jatuh, inflasi terus naik dalam negara dia. Sebab dia tak ada pilihan lain dah. Dia tak boleh nak buat macam kita, nak tanam, nak buka tanah, nak tambah lagi bekalan, dia tak boleh buat. Jadi apa kaedah dia? Sebab itu dia tak pakai OPR. Dia campur tangan terus dalam pasaran. Sebab itu dia simpan reserve tinggi besar. Kalau dia tengok saja mata wang tu nampak macam akan ada kesan kepada inflasi negara, mereka akan campur tangan dan beli untuk kukuhkan mata wang dia. Bila dia rasa okey, inflasi dah okey sikit, dia jual balik. Jadi kaedah dia ialah kaedah campur tangan terus. Kerana sebab itu tak guna dia ada OPR. Dia kena ada reserve yang besar dan dia campur tangan semua, kerana untuk mencapai kestabilan harga, iaitu inflasi, dia tak boleh guna kaedah kita, dia kena pakai terus. Kita tak macam itu, saudara-saudari. Sasaran kita sama macam Singapura, iaitu mengawal inflasi. Sebab inflasi itu menunjukkan kestabilan harga. Supaya harga barang tak naik mendadak. Semua dah bosan ni sebab aku cerita pasal ekonomi tengah malam. Korang kalau cerita Sanusi pun happy sikit. Kita pun sama. Kita nak kawal kestabilan harga. Tapi sebab kita bukan Singapura, kita tak perlu buat macam Singapura, simpan reserve sebegitu tinggi dan campur tangan terus. Kita boleh menggunakan kaedah negara-negara lain, iaitu dengan menggunakan kaedah interest rate, OPR. Baik, pilihan kita. Katakanlah Muhyiddin Yassin sekarang kot-kotlah jadi Perdana Menteri. Malaysia berada di belakang kerana kita tidak menaikkan interest rate kita. Rakyat dia pun satu, tambah geng-geng walaun ni. Tiap-tiap hari dia ratip pasal mata wang. Cuba kalau kita naikkan interest rate untuk naikkan mata wang, pun kena maki juga. Kau nak yang mana ni? Kau nak mata wang tinggi ke? Kau nak bayar hutang lebih tiap-tiap bulan? Katakanlah Muhyiddin Yassin, ceramah ni, Tan Sri, boleh dengar tak Tan Sri? Saya nak tanya, soalan mudah je Tan Sri. Katakanlah esok Tan Sri jadi Perdana Menteri lah. Menteri Kewangan pun dia, Menteri Ekonomi pun dia. Tiga-tiga dia katakan. Ya. Ni dalam keadaan sekarang yang kadar faedah kita terkebelakang berbanding dengan Amerika Syarikat. Ada 2%. Oleh kerana kadar faedah kita lagi rendah,
maka dana pelaburan antarabangsa tak masuk pasaran kita. Sebab lebih baik letakkan US 5%. Buat apa letak 3% kat sini? Saya nak tanya Muhyiddin Yassin, yang kamu hebat sangat sampai tanam ayam tu, tanam pula, bela ayam. Yang kamu hebat sangat konon Malaysia ni dah hopeless ni, kalau kamu Perdana Menteri esok, adakah kamu akan menaikkan interest rate 2% supaya sama dengan US, supaya mata wang kita mengukuh? Kau nak buat apa sebenarnya? Saya tahu dia takkan jawab. Sebab dia pun tahu siapa-siapa jadi kerajaan sekarang, bila kita berdepan dalam keadaan ini, maka kita kena buat pilihan. Petunjuk ekonomi itu bukan semata-mata soal turun naik mata wang. Kalau ekonomi struktur itu kukuh, rasuah kurang, ada pelaburan baik dalam industri-industri strategik macam peralihan tenaga, solar dan lain-lain, wang itu akan dengan secara semula jadi di masa akan datang dia masuk sendiri, dan mata wang kita itu dia akan panggil self-correct. Dia akan mengukuh sendiri. Cuma dalam tempoh yang pendek ini, kita kena buat pilihan. Semata-mata untuk kita melayan serangan daripada Perikatan Nasional, takkanlah kita nak suruh paksa bank negara ini naikkan kadar faedah sampai 5% atau lebih tinggi daripada Amerika Syarikat semata-mata nak tunjuk hebatnya aku sampai mata wang mengukuh, yang lain semua mampus rakyat. Sebab itu saudara-saudari, bila orang tanya saya kata ekonomi kita berada di landasan yang betul. Macam mana kita kata landasan yang betul? Kerana harga terkawal, inflasi paling rendah, pertumbuhan masih lagi kuat, masih lagi berada di depan berbanding dengan negara-negara lain. Rancangan dari segi membawa pelabur-pelabur dalam industri-industri strategik sedang berjalan dan telah diumumkan, dan yang seterusnya saya akan umumkan 27 Julai ini 25 bilion pelaburan baru yang memang dalam bidang-bidang strategik yang insya-Allah akan ada kesan kepada pasaran saham. Zaman Muhyiddin dulu ada umum 25 bilion. Tak ada. Jadi kod mananya? Jadi sebenarnya ini mainan yang mereka bawa sebab dia tak ada modal. Modal dia lapangan terbang. Modal dia RM4.65. Modal dia saya tanam ayam sekarang. Tanam lagi. Saya bela ayam sekarang. Jadi sebab itu saudara-saudari, kita ada lebih kurang 4 minggu daripada sekarang. Saya lihat pilihan raya yang lepas. Momentum ini selalunya dibina 4-5 minggu ke arah mengundi. Saya yakin berdasarkan tahap kepuasan hati pengundi-pengundi di Negeri Sembilan yang saya dah sebut pun, setakat Mei 2023, negeri yang paling tinggi tahap puas hati terhadap kerajaan negeri ialah Negeri Sembilan, saudara-saudara. 75% pengundi mengatakan mereka berpuas hati dengan kerajaan negeri. Dengan keadaan itu ditambah dengan minggu-minggu akan datang bila kita bina momentum kempen, saya yakin insya-Allah kerajaan perpaduan yang akan dianggotai nanti kerajaan baru oleh Pakatan dan Barisan Nasional akan kembali mentadbir Negeri Sembilan insya-Allah. Dan YB Amin dengan Dato' Hashim boleh terus jejak kasih. Sebab orang tak tahu, rupanya YB Amin ni pak saudara kepada Dato' Hashim ni. Jadi lepas ini boleh tolong sambung jejak kasih dalam kerajaan pula insya-Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak. Saya doakan yang terbaik kepada semua. Kita terus dari satu malam ke satu malam terus santuni rakyat. Kita terus jelaskan kepada rakyat, insya-Allah kerajaan perpaduan akan menang bergaya di Negeri Sembilan. Tak kisahlah Tan Sri Muhyiddin nak tanam lagi. Nak pelihara berapa puluh ribu ekor ayam lepas ni. Pelihara ayam, tanam pokok. Okay. Jadi terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi, saya doakan yang terbaik. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sese nandri manakam. Terima kasih.